feminisme bermaksud sebuah perjuangan atau kesedaran untuk memperjuangkan isu wanita, khususnya dalam kesamaan hak di antara lelaki dan perempuan. Golongan feminisme sangat menekankan tentang kesetaraan gender atau dikenali juga sebagai gender equality yang merupakan dasar perjuangan kepada fahaman ini. Feminisme mula muncul dalam kalangan masyarakat Muslim pada akhir kurun ke-19 di beberapa negara di Timur Tengah. Gerakan feminisme sememangnya ditolak di dalam Islam kerana ia bertentangan dengan syiar Islam yang sebenarnya. Akan tetapi, ada antara tuntutan feminisme yang baik untuk wanita yang sememangnya sudah terdapat dalam Islam itu sendiri. Mari kita berhalusi akan isu tuntutan feminisme yang dibenarkan di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nokratu Aini binti Hasan daripada DPHU 3B. Sudut sejarah, diskriminasi terhadap wanita dalam isu pendidikan ialah perempuan hanya dibenarkan belajar dalam bidang yang tertentu sahaja. Contohnya, membaca dan menulis. Selain daripada itu, mereka juga diminta untuk belajar tentang bagaimana memasak, mengkait dan menjahit kain. Ada juga di kalangan umum yang percaya bahawa kanak-kanak perempuan tidak memerlukan pendidikan yang terbaik dan tinggi. Pada pandangan mereka, perempuan hanya perlu bersedia untuk berkahwin dan disara oleh suami. Berdasarkan fakta di atas, gerakan pembebasan wanita mahukan hak dan peluang yang sama dari segi pendidikan yang diberikan kepada golongan lelaki. Selain itu, mereka juga mencadangkan agar wanita dan lelaki berkongsi tugas dalam rumah tangga masing-masing. Perbezaan gender dalam bidang pendidikan inilah yang menyebabkan gerakan pembebasan wanita menuntut hak agar kaum wanita juga mendapat hak pendidikan yang sama dengan lelaki. Pada zaman sekarang, perbezaan gender tidak lagi menjadi satu isu kerana golongan wanita dapat membuat keputusan dalam memilih bidang apa yang ingin diceburi tanpa ada halangan oleh mana-mana pihak. Penekanan Islam dalam pendidikan terhadap perempuan dapat dilihat semenjak zaman Nabi SAW, di mana perempuan mulai dapat kedudukan yang terhormat dan sederajat dengan kaum lelaki. Saya Siti Fatihah Zahira binti Abdullah. Seterusnya, kita sentuh feminisme ini dalam bab politik. Kita sedia tahu feminisme ini salah satu gerakan yang menyentuh ataupun menghidupkan hak wanita di kalangan masyarakat kita sehingga hari ini. Memang kita pun dapat lihat banyak dah situasi politik yang berlaku di kalangan wanita yang mereka ditindas walaupun mereka seorang pemimpin, seperti kes Benazir Bhutto yang meninggal akibat dibunuh akibat dengkinya manusia, dan beliau juga dituduh menyeleweng wang ataupun terlibat dalam pembangkitan wang haram di sebuah bank. Benazir Bhutto ni salah seorang wanita yang menjadi wanita pertama yang menjadi Perdana Menteri, dan banyak pihak yang menentang apa juga tindakan dia. Dalam karya Siti Musdah, dia berkata bahawa Islam tidak mempunyai sistem politik yang spesifik. Ia bermaksud meluas. Dia tidak hanya mendengar sahaja, dia mendengar dan melihat. Islam bebas menentukan sesuatu hal selagi ia tidak bercanggah dengan hukum Allah. Oleh itu, sebagai manusia, sebagai masyarakat, kita harus memberi peluang bukan hanya kepada diri kita sendiri maupun ahli keluarga kita. Kita juga harus memberi peluang kepada orang lain, termasuk kaum wanita, agar mereka boleh hidup ataupun seiring jalannya dengan kaum lelaki dalam apa juga bidang pendidikan, politik, ekonomi dan sebagainya, supaya wanita ini boleh hidup dan sentiasa kuat dalam setiap perjalanan. Terima kasih. Kenapa tuntutan feminisme ini boleh bertentangan dengan syiar Islam? Sejak akhir kurun ke-20, kesan daripada peningkatan tahap pendidikan dan perkembangan kesarjanaan wanita serta pertambahan mendadak dalam bidang kajian dan juga penulisan mengenai isu-isu gender, maka wanita Muslim ini lebih mudah untuk mengakses kepada bahan wacana feminisme barat. Maka sedikit sebanyak daripada perkembangan feminisme barat ini telah
Muslim di Arab. Feminis generasi baru ini dinamakan sebagai feminis Islami atau lebih dikenali sebagai feminis Muslim. Terkini, terdapat cabang kesarjanaan baru yang digelar teologi feminis dalam pengajian Al-Quran yang dibina oleh feminis dan mereka berpandangan bahawa tafsir ayat Al-Quran sedia ada telah dibina dalam suasana bias gender. Maka, atas sebab-sebab inilah para feminis Muslim menggerakkan misi merompak undang-undang syariah dengan memperkenalkan tafsir wanita melalui projek penafsiran semula Al-Quran dan hadis. Oleh itu, mari kita perhatikan apakah antara isu yang telah digubal oleh golongan feminisme ini yang telah berjaya dilakukan oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Faizah binti Muhammad Nurdin dari kos TPSU 3B. Hari ini saya ingin bercakap tentang isu solat Jumaat pada pemikiran Muslim Barat. Antara perkara yang telah diubah dan berjaya dilakukan oleh feminisme ialah mengenai solat Jumaat. Pada hari Jumaat 18 Mac 2005, umat Islam menerima berita yang mengejutkan di mana seorang pensyarah pengajar Islam di Wigna Commonwealth University menjadi imam dan khatib solat Jumaat bersama sekitar 100 orang jemaah lelaki dan perempuan yang bercampur dalam saf. Solat Jumaat tersebut diawali dengan azan yang diserukan oleh seorang perempuan tanpa memakai tudung kepala. Mari kita saksikan solat Jumaat yang berjangka dengan ajaran agama Islam ini. حيث كان أبوها يؤذن في المصلين هناك وعنه تعلمت أصول الأذان حتى بالإنجليزية ذلك أن 90 مسلما ثم جاءت اللحظة التي انتظرها الجميع. Pada tahun 1988, beliau memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam Bahasa Arab dan pengajian Islam dari Universiti Michigan. Semasa pengajian ijazah, beliau mempelajari Bahasa Arab peringkat lanjutan di Universiti Amerika dan pengajian Quran dan tafsir di Universiti Kahirah dan juga khusus dalam falsafah di Universiti Al-Azhar. Beliau kini berkhidmat sebagai Profesor Madya Pengajian Islam di Universiti Commonwealth Virginia. Sebelum itu, beliau menyandang jawatan Profesor Madya di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Pahaman yang dibawa oleh Aminah Wadud tentang solat Jumaat ini sebenarnya berasal dari pandangan hidup Barat sekular daripada yang bercanggah dengan pandangan hidup Mesir yang berpandukan ajaran Islam. Daripada pandangan sekular liberal tersebut, perempuan boleh menjadi imam solat Jumaat dan khatib, boleh mengumandangkan azan dan membolehkan saf solat bercampur antara lelaki dan perempuan. Kerana jika saf lelaki di depan dan saf perempuan di belakang, hal tersebut telah merendahkan darjat perempuan. Aminah Wadud menyatakan bahawa perbuatan menjadi imam solat Jumaat dan khatib adalah berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW memberi izin kepada Umar Warakah untuk menjadi imam solat dengan jemaah lelaki. Kesimpulannya, memang benar Aminah Wadud menjadi imam ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah. Akan tetapi beliau sudah menyalahartikan akan hadis ini. Hadis ini sebenarnya ditujukan khas kepada Umar Warakah sahaja. Ia tidak dapat menjadi dalil yang membolehkan perempuan menjadi imam solat bersama lelaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Fatihah binti Syahidan daripada kelas DPHU 3B. Menurut feminisme dalam isu hak perceraian berdasarkan hukum persamaan hak, jika suami berhak menceraikan isterinya dengan suatu lafaz cerai, maka mengapa wanita tidak boleh menceraikan suaminya secara langsung tanpa perlu membuat tuntutan cerai melalui mahkamah syariah? Sedangkan selama ini suami berhak menceraikan isterinya tanpa melalui proses tersebut. Oleh sebab itu, dengan dalil persamaan hak, isteri juga mempunyai hak untuk menceraikan suaminya tanpa melalui proses tuntutan ke mahkamah. Seperti yang telah dilaksanakan Undang-Undang Perceraian di Mesir yang disahkan atas landasan persamaan gender, di mana undang-undang membolehkan seorang isteri menjatuhkan cerai kepada suami-suami mereka.
Maka sejak dikuatkuasakan undang-undang tersebut sehingga tahun 2009, telah terdapat 12,000 orang suami di Mesir yang diceraikan oleh isteri-isteri mereka, sehingga suami yang diceraikan tersebut membentuk sebuah organisasi bekas suami yang menuntut kepada Mahkamah Mesir dan Lembaga Fatwa Al-Azhar untuk merubah undang-undang tersebut. Beginilah akibat jika undang-undang persamaan gender diterapkan dalam hukum perceraian, sehingga perempuan mempunyai hak menceraikan suami walaupun perkara sedemikian bertentangan dengan hukum fiqh. Namun, sekumpulan suami Mesir telah pun menubuhkan satu persatuan yang telah dinamakan Persatuan Suami Mangsa Cerai Mesir yang bertujuan untuk menolak undang-undang lelaki dan wanita mengenai hak penceraian, di mana yang hak itu dulunya hanya ada pada suami sahaja. Hal sedemikian berlaku kerana setengah isteri telah mengambil kesempatan berlaku kekejaman terhadap suami, seperti suami diperlakukan tidak adil, ditinggalkan isteri, bahkan terpaksa membela diri dari isteri yang tiba-tiba memutus dan menyingkir mereka. Sebelum adanya undang-undang tanpa syarat ini, sangatlah sulit bagi wanita untuk dapat hak bercerai. Perlu ada bukti-bukti kukuh yang menyokong, contohnya kecederaan fizikal atau perlakuan zina. Selain itu, persatuan tersebut ditubuhkan supaya lelaki dapat menyuarakan penolakan terhadap undang-undang perceraian tanpa syarat itu dan ingin membuktikan ianya bertentangan dengan hukum syariah dan agama Islam. Menurut Hamid, tidak semua ahlinya bercerai kerana ramai juga yang masuk untuk menyokong persatuan dan bersimpati dengan mangsa. Oleh sebab ramai yang menyokong, maka persatuan ini sedang memproses menggugat undang-undang bagi membatalkan undang-undang penceraian tanpa syarat itu. Pengaduan rasmi itu diajukan kepada Darul Ifta, lembaga yang bertanggungjawab mengeluarkan fatwa agama Al-Azhar, dan Kementerian Agama dan Wakaf Mesir bagi membuktikan bahawa undang-undang tersebut menyalahi ajaran Islam. Pengaduan juga diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum, Dewan Rakyat, Dewan Rendah Parlimen dan Kementerian Kehakiman Mesir untuk menggesa supaya undang-undang itu dibatalkan. Seterusnya, persoalan mengenai gerakan feminisme di Malaysia. Menurut Profesor Dr. Kamil bin Abdul Majid mengatakan, sebenarnya gerakan feminisme hanya wujud di Barat kerana wanita-wanita di sana ditindas. Namun, gerakan ini dibawa masuk ke Malaysia. Gerakan feminisme yang ada di Malaysia ialah melalui sebuah pertubuhan yang digelar Sister in Islam (SIS) yang dibentuk pada tahun 1988. Gerakan feminisme di Malaysia pada awal-awal penubuhannya banyak menjurus kepada isu-isu kekeluargaan. Namun, kini gerakan feminisme di Malaysia mula menuntut beberapa hak lain yang banyak menyumbang kepada rombakan semula Undang-Undang Keluarga Syariah. Mari kita perincikan isu tuntutan yang dibangkitkan oleh SIS ini. Assalamualaikum, saya Siti Nasyairah binti Muhammad Azaman dari kelas DPHU 3B. Poligami dalam gerakan feminisme di Malaysia mendakwa bahawa berpoligami adalah tidak sah dan perlulah dinyatakan batal secara undang-undang kerana bagi mereka berpoligami ini hanyalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan sekaligus memiskinkan dan serta menjatuhkan martabat kaum perempuan. Tapi sedangkan dalam Al-Quran Allah membenarkan poligami tersebut. Ayat dia surah An-Nisa ayat 3 yang bermaksud, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku
berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja, atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Dalam dalil surah An-Nisa tadi, Allah dah memberikan amaran keras kepada kaum lelaki agar kalau nak berpoligami tu mesti berlaku adil. Sebab bila dalam berpoligami ni lelaki mudah melakukan kezaliman terhadap kaum wanita jika tidak berlaku adil. Sebab tu ayat tu dekat ayat tu yang last sekali tu Allah macam tekankan agar kahwin seorang je, sebab takut manusia ni tak dapat berlaku adil jika berpoligami. Assalamualaikum. Nama saya Nadira binti Wan Kecil. Saya daripada kelas DPHU 3B. Iddah bermaksud tempoh tertentu yang ditetapkan ke atas seorang wanita selepas diceraikan atau selepas kematian suaminya. Islam telah menetapkan bahawa wanita ini wajib mengharungi tempoh iddah. Dalam hal ini, Sister in Islam, juga dikenali sebagai SIS, mengatakan bahawa masa iddah bukan hanya untuk wanita, bahkan lelaki juga perlu ada. Malahan mereka menuntut tempoh iddah lelaki selama 130 hari. Atau sebaliknya, jika lelaki dapat berkahwin tanpa melalui tempoh iddah, maka demikian juga perempuan yang diceraikan dapat berkahwin semula tanpa harus menunggu tempoh iddah tersebut. Firman Allah pada ayat 228 surah Al-Baqarah yang bermaksud, dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci dari haid. Tidak pernah wujud mana-mana hadis atau dalil yang mengharuskan lelaki itu beriddah. Malahan pendapat ulama juga tidak mengharuskan iddah itu ke atas lelaki. Ini adalah kerana iddah itu diwajibkan ke atas wanita sahaja atas beberapa faktor yang penting. Faktor pertama adalah untuk memastikan rahim wanita itu suci. Jika dikaitkan dengan masa iddah, dalam tempoh itu dapat dipastikan bahawa rahim seorang perempuan itu kosong daripada benih kehamilan. Artinya dengan iddah itu maka dapat dipastikan bahawa seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya, baik kerana cerai hidup atau kerana suaminya meninggal dunia, tidak dalam keadaan hamil. Apabila dikenal pasti kosongan rahim itu, maka status anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan yang jelas atau tidak menjelaskan status ayah bagi janin yang ada pada rahim seorang wanita, sekaligus akan menentukan status nasab anak tersebut. Kedua, iddah sebagai sangat penting bagi pihak suami dan isteri untuk fikir untuk rujuk kembali. Apabila seorang bercerai dengan suami atau isterinya, maka ia akan merasakan ada berbagai perubahan dan kebiasaan hidupnya. Sebelumnya, seorang lelaki sentiasa dilayani, tetapi ketika ia berpisah dengan isterinya, kebiasaan itu tidak dapat atau dikemukakan lagi. Begitu juga sebaliknya, bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya, saat-saat inilah yang dapat digunakan untuk fikir yang mana terbaik untuk kedua belah pihak. Ketiga, iddah sebagai pengabadian dan pendekatan kepada Allah. Selain tujuan-tujuan iddah sebagaimana diungkapkan di atas, pelaksanaan beriddah juga merupakan ruang yang diberi Allah untuk kita bermuhasabah dan mendekatkan diri kita kepadanya, selain merupakan perintah untuk ditaati. Kesimpulannya, apa yang diperjuangkan oleh Sister in Islam yang juga dikenali sebagai SIS amatlah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan iddah ini adalah wajib untuk perempuan sahaja. Kesimpulannya, meskipun terdapat pelbagai bentuk feminisme, namun pada hakikatnya wacana feminisme baik di barat maupun di dunia Islam adalah bertolak belakang dengan agama. Agenda feminis Muslim yang cuba merombak fiqh dan syariah dengan cara mempertikaikan tafsiran dan pandangan ulama tradisional adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Ini kerana pendekatan dan metodologi mereka banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan ideologi barat. Tuntasnya, Islam tidak membebankan lelaki atau wanita dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah masing-masing, dan perbezaan antara kedua-dua inilah satu kelebihan yang melengkapkan kehidupan di dunia ini.